Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sambil kita nak tunggu sembahyang Isyak dan tarawih ni, kita tazkirah, kita baca dalam kitab sikit. Cuma beberapa perkara saya nak ingatkan, kita ni puasa ni, antara perkara besar yang kena menjaga ialah solat fardu berjemaah. Selain kita sembahyang tarawih, sembahyang fardu berjemaah tu besar lagi pahala dia. Dan kita kena jagalah. Jangan kita jaga sembahyang tarawih, tiba-tiba sembahyang fardu kita berjemaah ni kita lupa, lalai leka lah. Sembahyang seorang-seorang rugi dah. Sebab solat fardu berjemaah lah dia dijanjikan hadis 27 kali ganda, 25 kali ganda. Bukan sembahyang sunat berjemaah. Sunat berjemaah tu tidak dimaksudkan dalam hadis. Yang tak sebut dalam hadis sebut tu melibatkan sembahyang fardu yang digandakan 25 kali ganda, 27 kali ganda secara berjemaah. Sembahyang sunat ni lebih afdalnya sembahyang seorang. Kecuali beberapa sembahyang tarawih tu ada bolehlah kata lebih afdal, tapi tak ada dijanjikan 25 kali ganda, 7 kali ganda. Dia disebut 25 kali ganda, 7 kali ganda sembahyang ni ialah sembahyang fardu. Kalau kita sembahyang tarawih tak sembahyang fardu berjemaah, ada orang-orang dah, orang kampung dia pergi lewat sembahyang Isyak, sembahyang rumah, sembahyang tarawih di masjid. Rugilah. Sedangkan sembahyang kalau 4 rakaat darat 27 kali ganda, dia boleh 108 rakaat. Sembahyang tarawih 8 rakaat, 20 rakaat maksimum dah. Sembahyang fardu berjemaah boleh sampai 100, seolah-olah 100 rakaat atau 108 rakaat. Sembahyang Isyak berjemaah. Jadi penjaga tu kena tahu keutamaan. Begitu juga setengah tu sembahyang tarawih sampai 8 rakaat, berhenti dia pergi makan colek, bukan colek lah, makan mori, colek kedai ni makan dah. Dia tinggal ada sembahyang di masjid. Sedangkan yang ada kelebihan ni kena berakhir, kena sembahyang witir akhir bersama imam lah. Sembahyang witir tu lebih afdal berbanding kita sembahyang tarawih bersama imam. Witir bersama imam tu besar lagi ya. Sebab Nabi ni pernah kejut. Nabi sembahyang tahajud tak kejut pun bini dia, anak dia lah, bini dia lah. Tapi kalau sembahyang witir kadang-kadang Nabi kejut sembahyang sekali. Nak ceritanya benda tu besar lah. Lebih afdal sembahyang witir berjemaah berbanding dengan tarawih berjemaah. Kita apalah. Kita masuk kitab kita ni koleksi hadis-hadis hukum. Satu dah. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Masalah kita bab yang ke-9. Dalam bab yang ke-9 ni tentang perkara yang batalkan wuduk dan hal-hal yang menghendaki wuduk. Dan kita masuk dalam bab masalah ke-128, berwuduk kerana ragu-ragu dan berhadas. Kita waswas, kita ragu-ragu, kita hadas ke tidak dah. Boleh berwuduk tidak? Kita baca dah. Hadis ke-249. Hadis 249. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti ahadukum asy-syaitanu fi salatihi fayanfukhu fi maq'adatihi falyukhayyal ilayhi annahu ahdatha wa lam yuhdith. Fa idza wajada dhalika fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Rahul Bazar. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, dia kata dah. Lepas tu dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lah, syaitan itu datang kepada seseorang di antara kamu yang sedang bersolat. Kita solat ni syaitan mari lah. Maka dia tiupkan di punggung orang itu. Syaitan ni punggung awak tu lah. Syaitan tiup. Berasa berangin, berasa ketung, berasa keluar angin lah. Dan lalu orang itu pun merasa berhadas. Dia pun rasa air. Berasa macam-macam, ketuk macam-macam, berhadas lah. Padahal sebenarnya ia belum berhadas pun. Ia tak berhadas pun, tak berketuk pun. Tapi ia berasa macam, berasa macam ketuk, berasa was-was lah. Kerana oleh itu, apabila seseorang berperasaan sedemikian,
Janganlah ia merosakkan solatnya, jangan berhenti solat sehingga ia mendengarkan bunyi kentutnya atau mencium baunya. Hadirin bazar, kecuali bau ketuk. Yakin ketuk tu dua cara. Pertama, bau dia. Tak bunyi bau, wah busuk dah. Bau busuk dia ada, ketuk dah. Satu lagi bunyinya. Tak bau mana bunyi? Tupok bunyinya. Bunyi ketuk tu barulah batas. Lagi tak bau, tak berasa je. Bunyi pun tidak, bau pun tidak. Jangan berhenti solat. Kita kena yakin. Jangan waswas. Jangan ada perasaan waswas. Boleh ni? Kena yakin lah. Satu lagi saya nak tegur dah semayang. Masuk waktu ni, contohnya maghrib 7.24 ataupun 7.25. Ada sebut 7.25, janganlah ambil awal. Ni apa, baca doa, ambil 7.25 dah. Masuk maghrib ni, barulah baca doa. Asal-asal belum masuk waktu buka puasa, kita kena pelewatlah sikit. Ada khilaf gitu, dimaafkanlah mungkin. Tapi kita kena berhati-hati dah. Kalau antara 7.24, kalau ada 7.24, tunggu 7.25 lah baru doa buka puasa. Berhati-hati, jangan cepat sangat ni. Boleh ni, apa dia baca doa ni? Cepat sangat. Kalau 7.24, 7.25. Kalau 7.25, lewat sikit 7.26 lah. Bukanlah kita macam Syiah. Syiah ni lewat benar lah. Tapi kita ni perhati sikit, jangan cepat sangat lah. Kalau azan di radio tu, dia lewat juga sikit. Lepas 30 saat lah. Lewat. Mungkin betul-betul betul-betul masuk tu azan tidak lah. Okey, lepas tu tapi sahur lewat apa? Sahur ni selagi tak yakin masuk subuh boleh makan. Tak ada imsak-imsak ada. Pasal asal-asal ni kita boleh makan. Kita boleh makan sehingga kita yakin telah masuk waktu subuh. Selagi tak yakin boleh makan. Selagi tak dengar azan boleh makan. Dengar azan tu berarti ada hadis Nabi sebut kalau ada tangan minum ke habis. Tapi ada perbahasan, ada ulama kata tu azan bukan azan fajar fajar kadzib ke apa, ada perbahasan ulama. Tak apalah, yang penting kita selagi tak yakin boleh makan lah. Begitu. Tak payah berhati-hati sahur. Berhati-hati berbuka puasa dah. Boleh nyanyi bunyi ni. Okey. Seterusnya dah, hadis ke-230. Kaedah gitu dah. Kalau kita tak yakin betul, batal hadas, kita kena kira ada air sembahyang lagi, tak batal wuduk dah. Jangan benarkan syaitan mempermainkan kita. Usalli fardhu zuhri, usalli banyak kali. Itu syaitan, tipu daya syaitan. Sekali sudah lah. Begitu juga kita ambil sembahyang kau jangan banyak kali ya. Jangan benarkan syaitan memperbodoh-bodohkan kita, memperkotak-katikkan kita dengan berasa was-was. Nak betul Fatihah ni, kita pelajar kita ni, saya tengok ada bacaan kurang baik sikit dah. Belajarlah. Cari kawan-kawan awak yang boleh belajar baca Fatihah tu biar betul. Tapi bukan dalam sembahyang nak betul. Betul ni di luar sembahyang, belajar dengan guru. Masa semaya duk ulang 2-3 kali tu bukan betul baca Fatihah, tu was-was. Betul ni depan tok guru dah. Okey, hadis ke-250. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza wajada ahadukum fi batnihi sya'an fa ashkala 'alaihi akhraja minhu syai'un aw la fala yakhruj min al-masjid hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan. Rawahu Muslim wa Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang merasakan sesuatu di perutnya, berasa tak sedap perut, berasa berangin, apakah telah keluar angin kentut ataukah tidak keluar angin ke tidak kentut ke tidak, maka janganlah ia keluar dari masjid hingga ia dengar bunyi kentutnya ataupun ia mencium baunya. Hadis Muslim dan Tirmizi. Kaedah ni banyak pakai dah. Dalam kaedah fiqh al-yaqin la yuzal bisyak. Yakin ni tidak boleh dihapuskan oleh syak
Asal-asal, yakin-yakin ni benda asal. Asal kita ni, kita ada air semayang. Kita was-was, kita tak yakinnya kentut atau tidak. Kita kena ambil, ada air semayang. Tak payah dia ambil, was-was dia ambil bolok. Was-was ambil bolok. Jadi was-was lah, dia tipu syaitan. Diperkotak-katikkan oleh syaitan kita tu. Apa ni faham ni? Jangan usolli banyak kali, jangan ambil semayang banyak kalinya. Selagi ni tempat kita semayang ada najis ke tak najis? Selagi tak yakin najis, boleh. Nabi ni pakai sepatu. Orang Arab dulu zaman Nabi pakai sepatu pasal kasut lah, kasut. Dia payah nak buka sikit ikat dah. Kasut khuf. Nabi kita dah kencing ke berak sahabat pun gitu dah. Tak lah was-was takut terkena air kencing ke apa, tak ada. Pakai macam tu juga dah. Dengan sepanjang pakai dengan kasut begitu dah. Kasut. Nah, payah sikit nak buka kasut khuf ni dah. Kita apalah untuk cerita. Kena yakin asal-asal suci. Lagi tak yakin najis, tak perlu kita berhenti semayang. Lagi tak yakin berkentut, tak perlu berhenti semayang. Hadis Muslim dan Tirmizi. Okey, hadis keriwayatan nomor 1 an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna asy-syaitana ya'ti ahadakum wa huwa fi shalah fayakhudhu sya'ratan min duburihi fayamudduha fayara annahu qad ahdatha fala yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Rawahu Abu Dawud. Hadis keriwayatan nomor 1 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, syaitan datang kepada seseorang di antara kamu yang sedang solat dan menariknya. Kita semuanya ni syaitan mari. Syaitan mari kita kesemayang. Kuat kacau kita. Kerana itu terasalah oleh orang itu bahawa ia telah berhadas. Berasa macam ketuk berhadas dah. Antara itu janganlah orang itu berpaling dari solatnya, dari berhenti solat, hinggalah ia mendengar suara atau mencium baunya kentut. Bau kentut tu bau berhenti. Hadis Abu Daud. Okey, perbahasan pertama. Hadis ke-249 pokoknya terdapat dalam Sahihain ini lah. Dalam hadisnya ada hadis sahih Bukhari Muslim. Lah makna dia dah. Lafaz ada beza sikit dah. Ya, ketika hadis tersebut dah 249, 249, 250, 251. Ketiga hadis tersebut menunjukkan kepada suatu pokok dan suatu kaedah penting bahawa segala rupa pekerjaan dihukumkan kepada hukum yang semula, yang awal, yang asal. Yang awal kita buat. Kalau kita was-was, kita tak yakin, bukan was-was, kita tak yakin berkentut atau tidak, kena ambil, tak berkentut, tak batal wuduk kerana asal kita dalam keadaan berwuduk. Kalau kita ni teringat, ambil semayang, kau belum ambil semayang. Mari basdik ni. Ambil semayang ke doa ni? Asal-asal kita tidak ambil air semayang. Asal kita tak ambil air semayang. Kita was-was, kita ragu-ragu ambil air semayang atau tidak. Kita kena ambil, tak ambil air semayang. Asal dia. Gitulah. Kena ambil asal. Masuk maghrib atau tak masuk maghrib, nak buka puasa, kena ambil mana? Kena ambil tak masuk lagi waktu kan. Dan yakin masuk waktu baru boleh buka puasa. Sahur. Bersahur, kita bersahur. Masuk subuh atau tak masuk subuh? Was-was. Masuk subuh ke tak masuk subuh? Boleh makan. Boleh makan selagi kita tak yakin masuk waktu subuh. Itu kaedah dia. Jangan terbalik pula. Ni buka puasa cepat sangat dah. Sahur cepat. Sahur pula takut pula. Takut termasuk imsak lah. Takut terbalik. Terbalik tu dah. Ya kaedah kena faham begitu dah. Okay, tempat ni asal suci. Asal tempat kita suci. Kecuali kita nampak najis, betul-betul najis, baru tak boleh solat atas dia, tak boleh guna dah. Okey, tandah pula. Tandah ni asal dia kotor dah. Bukan suci dah, kotor. Kecuali kita basuh betul-betul dah. Jadi tak boleh kita kena anggap kotor, bukan najis kotor lah, tak boleh kata najis lagi selagi tak nampak najis dah. Jadi kita tak boleh buat solat apa, tandah tak boleh lah, tak boleh.
Tapi selagi penyakit najis tak nampak, tak kira najis dah. Okey. Tu kaedahnya. Hinggalah diyakini benar telah datang yang membatalkannya. Kita ada air sembahyang, selagi tak yakin batal air sembahyang kita, dikira tak batal dah. Hukum asal yang sudah ada itu tidak dapat dihilangkan oleh keraguan-raguan. Tak batal dah. Tegasnya apabila kita ragu apakah sudah berkentut atau belum kentut, belumlah kita dihukumkan telah berhadas. Sebab hukum asalnya kita belum kentut. Tu kaedahnya. Asalnya kita belum kentut. Selagi kita tak yakin kentut, tak bunyi pong ni, tak bunyi kentut, tidak bang ni. Okey, poin kedua dah, perbahasan kedua. Kata Imam Nawawi, apabila seseorang telah yakin berwuduk tetapi ragu apakah ia telah berhadas ataukah belum berhadas, hendaklah ia memandang dirinya masih suci, belum berhadas lagi. Aku ketut dah, aku batal sembahyang ke tidak? Tadi dia ingat yang ambil sembahyang dah, ketut yang jawab suah dah, ragu-ragu dah. Dia kena kira dia belum berhadas. Sebaliknya, jika kita yakin bahawa ia berhadas dan kemudian ragu apakah ia telah berwuduk ataukah belum berwuduk, hendaklah ia memandang dirinya masih berhadas. Dia ni tak ingat ambil sembahyang ke tak? Bukan ketut, dia tak ingatnya ambil sembahyang ataupun tidak. Asalnya tak ada air sembahyang, tak berwuduk. Jadi dia kena ambil tak berwuduk tu kaedah. Ini faham, benda ni penting untuk elak waswas. Dia tak jadi waswas. Bahaya waswas. Ada orang budak pandai, doktor pakar di hospital besar nak. Doktor pakar cekediklah dah. Tapi jadi penyakit waswas kuat. Ada orang jadi guru, dia cikgu, jadi pengetua dah. Tapi kesian waswas. Ambil air sembahyang di kolah air sembahyang tu lama dah. Bekas pengetua. Jangan main-main waswas ni, awak cekedik pun. Kalau terkena penyakit ni, awak layan waswas ni, ia akan jadi semakin teruk setiap hari. Nak akad takbir tu lama dah. Usalli. Serabut perut kita tepi tu, serabut dah. Ni kena penyakit waswas lah. Kena ubat cepat-cepat sebelum semakin melarat. Dia pergi benda lain, ada setengah tu waswas sampai tahap doktor pakarnya, dia rasa macam cerai isteri dia dah. Isteri dia misi je. Ni pernah berlaku lah. Mana tak boleh tahu lah, tapi cerita pernah. Waswas waswas macam cerai isteri dia orang. Nak main tension stress ni. Penyakit ni. Okey. Demikianlah pendapat ulama Iraq, Syafi'i dan segala ahli ilmu yang lain. Mana? Terkecuali Hasan dan Malik. Hasan Basri kan dan Malik. Imam Malik kan. Tu kaedah jumhur ulama lah. Kata Al-Hasan Basri, Hasan Al-Hasan, jika ia ragu tentang hadas itu dalam solat, hendaklah ia meneruskan solatnya. Tetapi jika ia ragu sebelum solat, hendaklah ia berwuduk kembali. Ini pendapat Hasan Basri saja dah. Dan Malik gitulah. Majoriti jumhur ulama, tak mesti awak dalam solat, di luar solat pun awak ragu, dikira asal juga. Alhamdulillah. Bismillah. Berapa isyak masuk dah. Sikit lagi dah. Kata Malik, apabila seorang ragu tentang hadas, maka jika hal itu sering benar menimpanya, hendaklah ia memandang dirinya dalam berwuduk. Dan kalau sekali-sekali saja, hendaklah ia berwuduk kembali. Itu pendapat Imam Malik. Berhati-hati. Kata Ibn Barak, kalau ia berasa macam waswas, kerap kali kena berhenti, takut gangguan. Tapi lah mana, hadis teranglah. Kata Ibn Barak, apakah seseorang ragu dalam solatnya tentang keluar hadas, maka tiadalah wajib ia pergi mengambil wuduk. Sehinggalah ia meyakini bahawa ia telah berhadas dan ia berani bersumpah. Siapa sumpah? Wallahi. Sumpah dah. Barulah dia boleh. Sumpah dia ketuk, barulah dia boleh berhenti. Maksudnya kena yakin betul. Baru batal. Perbahasan ketiga, poin ketiga. Hadis ini menyatakan bahawa syak yang datang sudah timbul suatu kenyataan tidaklah dapat merosakkan keyakinan yang telah hidup itu dah.
Tak yakin asal tak batal dengan benda waswas. Benda tak ragu-ragu dah. Kerana itu tiadalah perlu kita mengambil wuduk lantaran waswas yang mengganggu. Dan hadis-hadis yang menunjukkan bahawa syaitan itu terus-menerus berusaha merosakkan ibadat umat, terutama solat. Dan sentiasa memperdayakan anak-anak Adam dari segala pintu keraguan. Syaitan ni, dia tak boleh hasut awak tinggal puasa, hasut awak tinggal semayang, dia ganggu awak solat pun tak. Berasa was-was, berasa ketuk, berasa malas solat jemaah, berasa tak yakin, macam-macam lah. Para ulama Syafi'iyah menghubungkan dengan masalah ini, masalah ragu-ragu tentang mentalak isteri, atau memerdekakan budak, atau kenajisan yang suci, atau kesucian najis, atau kenajisan kain, atau apakah itulah solat 3 rakaat atau 4 rakaat. Segala keraguan ini tiada memberikan bekas. Rujuk Muntaqa jilid 1 105, Naul Athar jilid 1 muka 255 hingga 256, Wal Mughni jilid 1 muka 198, Asy-Syarhul Kabir jilid 1 muka 197 dan Syarah Muslim Imam Nawawi dah. Jadi sininya awas wah, cerai bini ke tidak, dah tolak isteri atau tidak. Dia kena ambil tak cerai. Begitu juga merdeka ke hamba dia. Hamba kalau ada zaman dulu dah. Dia pernah nafas ke suruh merdeka hamba dia. Dia kena ambil tak merdeka lagi. Ambil asal dah. Najis atau tidak benda ni. Selagi tak yakin nampak tahib, nampak najis, kena ambil kira tak najis. Solat 3 rakaat atau 4 rakaat, kena ambil 3 rakaat nah. Ambil yakin, ambil asal. 3 tak yakin, 4 tak yakin. Begitulah kaedahnya nah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanaka subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.